Hai, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okey, hari ini hari pertama PKPB di Selangor, KL dan juga Putrajaya. Jadi kepada rakan-rakan yang berada dalam wilayah PKPB ini, semoga teruskan pekerjaan macam biasa. Saya juga salah seorang daripada orang yang tergolong dalam wilayah PKPB. Jadi hari ini kita ambil pilihan untuk bekerja daripada rumah. Jadi bila bekerja daripada rumah ni, kita ada sedikit lapang lah untuk rekodkan video. So saya ambil kesempatan hari ini nak buat sharing melalui rakaman video. So topik yang saya pilih hari ini adalah untuk bercerita tentang jenis-jenis perlindungan takaful. Okay, kenapa saya pilih topik ni? Sebabnya sepanjang saya menjalankan perniagaan dalam dunia takaful ataupun sebagai konsultan takaful ni, ada banyak juga soalan-soalan yang diberikan kepada saya, yang apabila saya mendapat soalan ni, saya boleh simpulkan ramai sebenarnya antara kita ni yang tak faham lagi apakah sebenarnya bentuk-bentuk dan jenis-jenis perlindungan takaful. Okay? Contoh soalan-soalan yang saya terima, ada orang ditanya saya, Naim boleh tak buatkan quotation untuk satu untuk insurance, satu untuk medical card. Jadi soalan ni sendiri pun kita rasa agak janggal untuk jawab, sebab medical card itu sendiri adalah salah satu daripada bentuk perlindungan insurans. Jadi macam mana kita nak buat quotation satu insurans, satu medical card, sedang medical card itu sendiri adalah satu insurans lah. Ada juga yang orang minta quotation untuk satu nak life insurance, satu nak hibah takaful, sedangkan kedua-dua benda ini adalah sama. Ada orang yang tak faham, dia ingat life tu lain, ingatkan hibah takaful ini lain, sedangkan ini adalah benda yang sama. Okey, cuma dia merujuk kepada perbezaan, satunya adalah conventional, satu adalah syariah compliance lah, hibah takaful. Ada juga orang yang tanya, Naim boleh tak nak dapatkan quotation satu untuk hibah, satu untuk takaful. Ini lagi susah kita nak jawab, sebab hibah takaful itu sendiri adalah sebahagian daripada takaful. Jadi macam mana kita nak buat satu hibah, satu takaful? So daripada soalan-soalan yang diberikan ni, sebenarnya saya boleh simpulkan sebenarnya ramai lagi yang tak faham lah. Jadi saya ambil kesempatan yang ni, kita ada sedikit masa untuk berkongsi, untuk terangkan kepada anda apakah jenis-jenis perlindungan takaful lah. So saya mohon semua ambil maklum lah tentang perkongsian ini, sebab dia mungkin berguna kepada kita, tidak hari ni akan datang, ataupun berguna kepada ahli keluarga kita yang mana yang ada perlindungan takaful ni. Kita boleh tanya sebenarnya apa yang diorang ambil supaya mereka tidak salah ambil, dan mereka ini nanti kemudian hari tidak susah lah. Maksudnya tak adalah isu benda tak melindungi mereka punya risiko lah. Okay. So yang pertama, kita ada life. Life ni merujuk kepada pampasan kematian dan juga pampasan hilang upaya kekal. So dalam bahasa Inggerisnya kita panggil death compensation dan total permanent disability lah. Secara mudahnya kita boleh faham, sekiranya kita meninggal dunia, akan ada satu pampasan kewangan yang diberikan kepada penama yang kita namakan di dalam polisi. Okey, untuk hilang upaya kekal pula, sekiranya kita berhadapan dengan kehilangan upaya kekal, misalnya lah kita hilang upaya untuk bergerak secara sendiri, kita hilang kedua-dua belah kaki, kita hilang upaya untuk makan secara sendiri, kita hilang kedua-dua belah tangan, kita hilang upaya untuk bergerak sendiri, kita hilang upaya untuk buang air sendiri, kita hilang upaya untuk pakai baju sendiri. So kita ini boleh consider sebagai orang yang hilang upaya kekal mengikut daripada diagnosis yang dibuat oleh doktor. Maka kita layak untuk menerima pampasan terhadap kehilangan upaya kekal kita ni tadi lah. So dua benda ini dirangkumkan dalam satu polisi yang kita panggil sebagai life policies lah. Jadi hibah takaful ini tadi merujuk kepada pampasan kematian tadi. Maksudnya dekat sini, kalau orang itu dia berniat untuk meninggalkan kewangan kepada keluarganya setelah dia meninggal dunia, dia kena buat hibah takaful. Okay, itu satu daripada konsep ataupun jenis perlindungan takaful, hibah takaful. Okay, yang kedua, kita ada medical card. Okay, medical card ni merujuk kepada satu bentuk perkongsian risiko ataupun polisi yang mana sekiranya kita berhadapan dengan kos rawatan yang begitu tinggi, maka jumlah rawatan hospital tadi ni akan dibayar oleh pihak takaful. So itulah kegunaan adanya medical card.
lebih mudah untuk kita faham kegunaan medical card ni is to protect our financial. Sebab kita tak nak besok bila kita sakit, kita masuk hospital, kita perlu menjalani rawatan disebabkan oleh kemalangan ataupun disebabkan oleh penyakit, kita terpaksa mengeluarkan pocket money yang banyak. Kita terpaksa keluar daripada bank duit kita yang kita simpan, kita terpaksa keluarkan untuk bayar bil hospital yang mungkin menelan belanja puluh ribu ataupun ratusan ribu. So in order to protect our financial, kita kena ada medical card. Sebab medical card ni purpose dia untuk cover that medical bill lah. Okay, so yang ketiga, kita ada satu jenis perlindungan yang fokusnya hanyalah untuk sakit kritikal sahaja. Dia tidak ada medical card, dia tidak ada pampasan kematian. Dia hanya merujuk kepada sekiranya kita sakit kritikal, kita akan ada pampasan terhadap penyakit tersebut. Okay, kenapa pentingnya ada pampasan sakit kritikal ni sebenarnya? Sebab dia sebenarnya melindungi kehilangan pendapatan kita semasa kita sedang mengalami sakit kritikal. Semua orang sedia maklum, hari ini kita boleh bekerja, kita boleh dapatkan pendapatan sebab kita sihat. Persoalan sama ada kita ni masih lagi boleh bekerja ataupun tak bergantung kepada tahap kesihatan kita. Sekiranya kita mengalami sakit kritikal, misalnya kita berhadapan dengan penyakit jantung, kita ada kanser, kita ada kidney failure, kita mungkin sudah tidak mampu untuk bekerja. Apabila kita tidak mampu untuk bekerja, kita akan berhadapan dengan kehilangan pendapatan. Dan pada waktu ini, kita hanya bergantung sepenuhnya kepada sumber kewangan simpanan kita sahaja. Lama kelamaan, simpanan ini akan habis. Dalam tempoh beberapa bulan, kita mungkin boleh bertahan. Jadi, in order to replace the income, kita perlu ada pampasan sakit kritikal. Sebab itulah datangnya satu polisi ataupun perlindungan yang fokus kepada sakit kritikal saja. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, sakit kritikal merupakan salah satu daripada perlindungan yang sangat-sangat penting. Sebab common masyarakat Malaysia ramai yang terkena sakit kritikal. So, ini adalah salah satu daripada bentuk perlindungan takaful yang ada lah. Which is kita hanya fokus kepada pampasan sakit kritikal sahaja. Okay, yang keempat, kita ada perlindungan fokus untuk kemalangan sahaja. So dia tidak ada medical card, dia hanya fokus kepada kemalangan jalan raya, mengalami kecederaan seperti patah-patah ataupun mengalami amputation, kita punya kaki mungkin putus, kita punya tangan mungkin putus. So kita punya kecederaan tu maybe mengalami kepatahan. Jadi semua injuries ni dia ada nilai-nilai kewangan ataupun papasan yang kita layak untuk dapat. Jadi tujuan orang ambil papasan kemalangan jalan raya ni sebenarnya sebagai backup lah kepada dia punya existing plan lah. Misalnya sekarang kita bekerja, kita mungkin ada sok-sok, sekiranya kita mengalami kemalangan semasa pergi dan balik daripada kerja, kita boleh untuk claim daripada sok-sok. Tapi ada juga orang yang kemalangan bukan dalam waktu pergi dan balik daripada kerja. Jadi tidak ada satu bentuk perlindungan yang melindungi diri mereka pada waktu itu. So kalau orang yang ada pampasan kemalangan ni, so dia sebenarnya dah ada satu backup plan lah. Okay, dia tak ada sok-sok pun tak apa, jadi dia ada pampasan sendiri. Itu tujuan untuk orang ada pampasan kemalangan. So yang terakhir ni, dia lebih kepada simpanan hari tua lah. So kita nak protect our future, kita nak melindungi hari depan kita. In 30 years ahead, macam mana perlindungan kita hari ini, kita perlu untuk merancang. Misalnya kita tahu kita mungkin akan retire pada umur 50. So after 50 years ni, apa sebenarnya backup simpanan yang kita ada. So to protect our future, kita perlu mulakan sekarang. Sebab itulah takaful dia ada satu bentuk perlindungan kewangan hari tua. Contohnya macam PRUBSN takaful sendiri, kita ada satu plan yang dinamakan sebagai PRUBSN aspirasi, yang kita buat simpanan daripada hari ini untuk kegunaan kita 20 to 30 years ahead, supaya kita tidak susah di kemudian hari. Kita tahu statistically memang menunjukkan 75% daripada orang yang bersara, orang yang pension, dia akan menghabiskan duit persaraannya dalam tempoh 10 tahun. Sedangkan lifespan manusia ni dah mula berkembang sampai 80 tahun. So bayangkan, kita tidak ada sumber yang cukup untuk keep survive pada hari tua kita. So that's why takaful to protect our financial as a whole kan. Risiko-risiko yang kita hadapi sekarang ni, muncullah satu produk yang kita fokus kepada retirement
punya stage lah. Maksudnya hari kita bersara. So kita kena disimpan daripada sekarang. So secara kesimpulannya kita ada 5 bentuk perlindungan. So lepas ni jangan ada yang confusing lagi tanya nak satu takaful, satu hibah, sedangkan hibah itu is a part of takaful. Jangan pula ada yang tanya nak quotation takaful satu, quotation medical card satu, sedangkan medical card is also a part of takaful. So benda ni kita kena clear supaya kita tahu sebenarnya apakah perlindungan yang telah kita ambil hari ni lah. Okay, that's all perkongsian untuk hari ni. Walaupun dia agak simple, tapi dalam tempoh 10 minit ni saya harap semua orang dapat garap idea dan juga topik yang saya bincangkan pada hari ini, supaya memudahkan urusan anda dengan ejen anda ataupun memudahkan anda untuk bertanya kepada saya di kemudian hari lah. So overall terima kasih saya ucapkan kepada anda yang menonton video ni. InsyaAllah PKPB panjang lagi. Mungkin pada hari-hari yang seterusnya saya akan terus berkongsi untuk manfaat semua. Assalamualaikum.